Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa duwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillah, syukur kita kerana masih diberi nikmat untuk terus berada, nikmat diberi iman dan nikmat untuk terus berada di dalam Islam, diberi nikmat Islam. Baiklah, pada hari ini saya akan menerangkan tentang apakah itu Institut Kewangan Islam dan juga agihan kekayaan dan pendapatan di dalam Islam. Baiklah, sebelum itu, nama saya Wan Nabil bin Abdul Rahman, nombor matrik 19090206 daripada kos Qiraat dan Tarannum. Tajuk yang pertama kita pada hari ini adalah Institut Kewangan Islam, iaitu Baitul Mal. Maksudnya ialah merupakan institusi didefinisikan sebagai rumah harta. Maksud yang kedua, atau sebagai satu amanah makhluk dan amanah Rabbul Jalil. Rabbul Jalil ini bermaksud daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Merupakan institusi kewangan yang terulung dalam sejarah. Lepas tu yang ketiga, sebagai perbendaharaan negara. Yang keempat, mengumpul pelbagai sumber pendapatan negara seperti zakat, cukai, harta wakaf dan sebagainya. Baiklah, matlamat penubuhan Baitul Mal. Matlamatnya adalah untuk memberi kemakmuran kepada setiap umat Islam, menghapuskan kemiskinan dan penghambaan, membangunkan seluruh negara Islam, mengurangkan kadar kemiskinan dalam masyarakat, membantu fakir miskin untuk meneruskan penghidupan seharian, menggerakkan dan memajukan aktiviti ekonomi sesebuah negara, mengurangkan masalah sosial dalam masyarakat, mencipta dan menambah peredaran wang dalam negara. Baiklah, selepas itu adalah sejarah Baitul Mal. Sejarah Baitul Mal semasa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beroperasi sesuai dengan kehendak semasa. Ianya pengurusan mudah dan harta tidak disimpan lama sebab digunakan untuk membantu orang yang memerlukan seperti yang cacat, sakit dan tidak berkeupayaan melakukan pekerjaan. Pada ketika itu, harta Baitul Mal sangat sedikit, hasilnya daripada zakat dan perang. Sebab inilah harta tidak disimpan lama sebab semasa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harta Baitul Mal masihlah tidak banyak sangat semasa itu. Baiklah. Baitul Mal terbahagi kepada dua. Yang pertama, Baitul Mal Al-Muslimin. Maksudnya merupakan sistem perbendaharaan peringkat daerah, diketuai oleh seorang kadi, menjaga kebajikan semua warga negara Islam tertentu dan penyelenggaraan keperluan awam. Yang kedua adalah Baitul Mal, diketuai oleh khalifah sendiri, menjalankan pentadbiran kewangan dan fiskal sesebuah negara. Selepas daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak banyak berubah kerana Sayyidina Abu Bakar meniru bulat-bulat apa yang dibuat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana pada ketika itu Sayyidina Abu Bakar adalah sangat rapat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan oleh itu dia tidak ingin mengubah apa-apa yang telah dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada keperluan semasa itu. Baiklah, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab pada ketika ini adalah 13 Hijrah. Apa yang dilakukan adalah perubahan perjalanan Baitul Mal kerana Islam berkembang agak pesat pada masa ketika itu. Pembukaan kawasan baru, Diwan atau Jabatan Perbendaharaan Negara telah ditubuhkan. Setiap wilayah Islam mempunyai wakil. Madinah menjadi pusat pentadbiran. Baiklah, selepas itu adalah zaman Muawiyah. Muawiyah ini adalah Muawiyah juga adalah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baitul Mal terus berkembang dengan pesat sekali. Setiap jabatan kerajaan disusun kembali dan ditambah mengikut keperluan negara. Zaman Khalifah Umar Ibn Al-Aziz, iaitu adalah ketika tahun 99 Hijrah, pendapatan negara terus meningkat. Lebihan diberikan kepada mereka yang memerlukan bantuan. Zaman Bani Abbasiyah, iaitu adalah ketika tahun 132 sehingga 655 Hijrah. Pusat pemerintahan ditukar ke Baghdad.
dan menjadi pusat dagangan antara timur dengan barat yang terbesar. Jabatan Akauntan Negara Al-Ziman ditubuhkan untuk mengawal akaun masuk asing dan perbelanjaannya. Semasa Harun al-Rashid menjadi khalifah, hasil negara mencapai 900 juta dirham. Masya Allah, banyak sekali. Antara sumber-sumber Baitulmal adalah, pada dasar sumber-sumber Baitulmal terbagi kepada 3, iaitu harta khas, harta am dan harta cukai. Harta khas, sumber dan penerimaannya telah ditetapkan oleh syarak. Tidak boleh diberikan selain apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadis. Zakat boleh didefinisikan sebagai kadar kutipan yang diwajibkan ke atas harta dan hasil pendapatan mengikut peraturan dan syarat, bertujuan menjamin biaya masyarakat sehingga mencapai hidup yang lebih baik. Zakat diwajibkan ke atas orang Islam yang merdeka, berfikiran sempurna, cukup umur, memiliki harta yang mencukupi nisab dan sebagainya. Zakat fitrah dikenali sebagai Sadaqah al-Fitr, diwajibkan setahun sekali ke atas orang-orang Islam, bertujuan untuk menyucikan diri dan hati, untuk menggembirakan hati fakir miskin pada hari raya. Dikeluarkan sebanyak segantang daripada jenis barang-barang makanan seperti beras, gandum dan sebagainya, atau kadar nilai yang sama dalam bentuk mata wang. Sebab sekarang kan kita sudah ditukar kepada kadar bentuk mata wang kan. Sebab kalau kita ikutkan dengan seperti beras ke apa, dia macam susah lah sikit pada zaman sekarang ni. Sebab tu sekarang kita telah ditukarkan dengan jumlah kadar nilai yang sama dalam bentuk wang. Zakat harta, harta yang terdiri daripada harta yang penting. Contohnya adalah tanaman, ternakan, emas dan perak dari jenis ma'adin, iaitu galian atau nukut mata wang, perniagaan, pendapatan, simpanan dan saham ataupun bond. Bond tu tahu tak apa? Bond tu adalah surat jaminan daripada kerajaan yang kita ada. Okey. Harta am yang dipungut oleh kerajaan kecuali zakat dan cukai, merangkumi segala jenis harta yang berbentuk, iaitu bukan menjadi milik individu seperti sumber kekayaan alam, menjadi milik masyarakat Islam. Apa jua harta yang diperoleh daripada peperangan, lain-lain bentuk harta. Sumber harta am adalah fa'i, ghaniman, ma'adin, rikas, nuqatah, wakaf am, warisan, sedekah, nazar, kafarah. Harta percukaian pula ialah kharaj dan jizyah, usyur. Peranan Baitulmal dalam dasar fiskal dan dasar kewangan Islam. Dasar fiskal merujuk kepada mengurus sumber-sumber pendapatan kerajaan dan pengawalan ke atas perbelanjaan kerajaan menggunakan alat-alat dasar fiskal untuk merealisasikan matlamat ekonomi. Peranan Baitulmal dalam dasar fiskal. Kadar bunga yang menjadi alat penting dalam dasar kewangan konvensional tidak berperanan dalam ekonomi Islam. Pengharaman perjudian dan beberapa jenis spekulasi. Peranan zakat sebagai dasar fiskal tersedia unik. Peranan hutang dalam dasar fiskal yang kecil kerana kaedah pinjaman telah bertukar pengkongsian untung dan rugi. Tugasan khusus Baitulmal: mengutip dan menguruskan hasil kutipan zakat dan cukai, tepat menyimpan dan mengawal harta negara, menjalankan kerjasama ekonomi peringkat antarabangsa, penasihat kepada kerajaan dalam menentukan arah perbelanjaan. Kepentingan dan matlamat dasar fiskal: kestabilan ekonomi, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, kesaksamaan agihan, peruntukan sumber yang cekap dan dakwah. Komponen atau alat mekanisme dasar fiskal. Yang pertama adalah perbelanjaan negara atau perbelanjaan kerajaan. Fungsinya ditentukan oleh syariah untuk pembiayaan tetap. Fungsi perbelanjaan pemerintah yang dirujuk dari semangat syariah di atas dasar ijtihad untuk keperluan semasa dan tempat. Fungsi yang ditugaskan kepada negara pada suatu ketika dan tempat oleh rakyat melalui proses syura. Sistem penguatan hasil negara atau sumber hasil kerajaan, iaitu adalah zakat, cukai, harta kerajaan atau pinjaman kerajaan. Dasar kewangan: penawaran wang melalui operasi bank pusat, memastikan penawaran bank
Memastikan penawaran wang negara memenuhi keperluan ekonomi semasa. Mengawasi perjalanan institusi bank, syarikat kewangan, syarikat insurans dan sebagainya. Peranan Baitul Mal dalam dasar kewangan, iaitu yang pertama adalah membentuk dasar dan melaksanakan perancangan dan pembangunan negara. Yang kedua, membentuk dan menggubal polisi kewangan dan pembiayaan awam. Yang ketiga adalah peminjam terakhir. Kepentingan dan matlamat dasar kewangan. Yang pertama adalah kestabilan nilai benar wang. Yang kedua, guna tenaga penuh. Yang ketiga, kadar pertumbuhan optimum. Yang keempat adalah keadilan sosioekonomi. Komponen atau alat mekanisme dasar kewangan. Yang pertama adalah operasi pasaran terbuka. Yang kedua, penentuan tingkat bombong kredit. Yang ketiga, pembahagian kredit berorientasi nilai. Okey, sekarang kita masuk kepada konsep perbankan Islam. Falsafah perbankan Islam ialah pemilik sebenar. Khalifah integrasi nilai-nilai akhlak dengan aktiviti ekonomi. Sikap positif terhadap aktiviti dan pembangunan ekonomi. Agihan semula kekayaan berorientasi sosial, iaitu adalah zakat. Penghapusan institusi riba, untung bersama. Prinsip syariah dalam perbankan. Tidak dibenarkan faedah, iaitu adalah bunga. Yang kedua, perjalanan perniagaan dan perdagangan adalah dasar keadilan dan kesaksamaan serta halal di sisi agama. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, tidak membenarkan kegiatan monopoli berlaku. Yang kelima adalah bekerjasama membangunkan ummah. Operasi perbankan Islam. Operasi bank ini adalah bermatlamat untuk menghubungkan dan menyalurkan modal kepada yang memerlukan dengan tujuan untuk menggerakkan ekonomi. Yang kedua adalah perolehan dana adalah berdasarkan kepada motif-motif dan keperluan tertentu individu, syarikat dan sekaligus masyarakat Islam dalam menjalani kehidupan seharian mereka. Yang ketiga adalah pelbagai jenis deposit telah disediakan seperti deposit semasa untuk urus niaga dan deposit simpanan untuk jagaan kecemasan dan pelaburan. Operasinya adalah berdasarkan kepada hukum-hukum yang telah ditetapkan. Hukum-hukum muamalah biasanya digunakan untuk A. Hukum pembahagian untung, B. Hukum-hukum kontrak, C. Hukum-hukum yang berkaitan dengan pengendalian perniagaan. Baiklah, peranan perbankan dalam Islam. Yang pertama adalah memberi kemudahan pinjaman tanpa faedah. Yang kedua adalah melabur dalam projek-projek ekonomi dan infrastruktur. Yang ketiga adalah memberi pinjaman pembiayaan perdagangan luar negeri. Yang keempat, memberi keperluan rizab negara. Kedudukan institusi kewangan pada masa kini. Yang pertama, wujud ketidakadilan apabila orang miskin didapati semakin miskin dan orang kaya semakin kaya. Yang kedua, kemerosatan sosial ekonomi masyarakat serta jurang kaya dan miskin semakin ketara. Yang ketiga, institusi kewangan Islam memainkan peranan yang penting dalam menjana produktiviti kewangan bagi menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang adil dan seimbang. Peranan kerajaan dan pengusaha menyimpan dan membuat transaksi yang berkaitan dengan wang, hak untuk mendapatkan keuntungan. Kaedah perniagaan dalam operasi perbankan. Yang pertama adalah al-mudarrabah, yang kedua adalah al-wadiyah, yang ketiga adalah al-musyarraqah, yang keempat adalah al-murabahah, yang kelima adalah bai bitman ajil, yang keenam al-ijarah, yang ketujuh bai salam, yang ke-8 al-qardul hasan, yang ke-9 al-kafalah, yang ke-10 al-wakalah, yang ke-11 al-hiwalah, yang ke-12 as-saf, yang ke-13 ar-rahn, yang ke-14 al-uj, yang ke-15 al-hibbah. Baiklah, Bank Pusat. Bank Pusat merupakan institusi paksi kepada sistem bank Islam yang amat diperlukan bagi mengawal dan mengawasi semua kegiatan kewangan supaya pengaliran dan penggunaan dana dalam sistem kewangan dapat dilaksanakan dengan cepat dan berkesan. Peranan Bank Pusat. Peranan Bank Pusat ada 4. Yang pertama adalah menguruskan penawaran wang. Yang kedua, bertindak sebagai institusi utama yang melaksanakan dasar kewangan negara. Yang ketiga, pengawalan dan pengawasan semua institusi kewangan. Yang keempat adalah sebagai bank kepada institusi kewangan. Bank perdagangan ada 5.
mempengaruhi edaran wang melalui kemudahan dan perkhidmatan yang diberi. Yang kedua adalah merupakan institusi yang penting dalam memobilisasikan dana terkumpul yang disimpan oleh unit-unit ekonomi negara. Keperluan kepada kewujudan institusi bank tidak dapat dinafikan kerana dalam sesebuah ekonomi terdapatnya unit surplus dan unit defisit. Unit surplus merupakan lebihan wang dan mengharapkan pulangan ke atas pelaburan wang tersebut, manakala unit defisit memerlukan wang untuk pelbagai tujuan seperti penagihan, pembiayaan maupun penggunaan peribadi. Baiklah, rumusannya adalah institusi kewangan Islam merupakan satu tempat menyimpan harta yang diperoleh daripada kutipan zakat atau rampasan perang, sedekah, jizyah dan kutipan cukai daripada negara-negara jajahan. Daripada harta yang telah dikumpulkan itu, agihan akan diberikan kepada mereka yang memerlukan bantuan seperti golongan fakir, miskin, mu'allaf, musafir dan orang yang berhutang. Sumber harta Baitul Mal diperoleh daripada yang pertama adalah kutipan zakat fitrah, zakat harta, zakat ternakan, zakat tanaman, zakat emas dan perak, zakat wang simpanan, sedekah, wakaf dan sebagainya. Yang kedua adalah semua harta hak milik negara atau sumber kekayaan alam seperti minyak, hasil galian, hasil hutan dan sebagainya. Yang ketiga adalah semua harta yang diperoleh daripada hasil cukai seperti jizyah, iaitu cukai kepala, ghaniman, iaitu harta rampasan perang, kharaj, cukai tanah, fai, usyur dan sebagainya. Saham yang keempat adalah saham yang dijual kepada umat Islam melalui institusi atau yayasan dipertubuhkan oleh Baitul Mal. Konsep urus niaga insurans secara Islam bukanlah untuk kepentingan diri dan bukan untuk mengambil keuntungan sebanyak mungkin tanpa memikirkan kepentingan bersama, tetapi konsep yang paling utama ialah menolong memberi perlindungan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan bersatu. Itu adalah tajuk yang pertama. Baiklah, sekarang kita akan pergi kepada tajuk yang kedua, agihan kekayaan dan pendapatan dalam Islam. Pengenalan. Islam sangat mematikan keseimbangan hidup umat Islam dan mewajibkan semua manusia memenuhi keperluan asas masing-masing. Walau bagaimanapun, Islam mengiktiraf adanya perbezaan keupayaan individu yang boleh mewujudkan golongan kaya dan golongan miskin. Konsep keadilan pengagihan pendapatan dan kekayaan dalam Islam, iaitu adalah menghapuskan penumpuan yang subjektif. Yang kedua, ganjaran faktor yang wajar. Yang ketiga, infak kepada bukan faktor. Kepentingan pengagihan. Yang pertama adalah menghalang pemusatan hak milik faktor-faktor pengeluar dan kekayaan kepada segelintir manusia. Yang kedua, mewujudkan keadilan dan kesaksamaan dalam pengagihan kekayaan dan pendapatan sehingga mencapai al-adalah al-ijtimaiyah. Yang ketiga, menghapuskan jurang perbezaan yang ketara antara golongan yang terlalu kaya dengan golongan yang terlalu miskin agar kekayaan tidak dimonopoli oleh segelintir golongan yang kaya sahaja. Prinsip pengagihan, prinsip keadilan. Yang pertama adalah prinsip keadilan. Yang kedua adalah prinsip ihsan. Kaedah pengagihan. Antara kaedahnya adalah kaedah pengagihan melalui pembagian pemilikan. Yang kedua adalah pemilihan individu, pemilikan individu. Yang ketiga adalah pemilikan awam. Yang keempat adalah pemilikan negara. Pengagihan melalui hak utama iaitu prima terhadap harta. Pengagihan melalui hak kedua iaitu sekunder terhadap harta. Pengagihan melalui pencegahan penyelewengan harta. Mencegah amalan riba. Larangan pembaziran. Perniagaan yang tidak sihat. Pengagihan melalui pengagihan semula. Undang-undang harta pusaka iaitu faraid. Ahli-ahli ekonomi berpendapat pemilikan harta pusaka yang tidak adil merupakan faktor penting yang menyebabkan ketidakadilan dalam masyarakat. Hukum Islam mengenai faraid merupakan sistem pewarisan harta pusaka yang sistematik dan adil untuk pengagihan harta peninggalan berdasarkan peranan dan tanggungjawab pewaris. Contohnya adalah yang pertama, 1/2 anak lelaki dan perempuan dalam surah An-Nisa.
Yang kedua adalah bahagian ibu bapa, anak lelaki dan perempuan dalam surah An-Nisa. Yang ketiga adalah bahagian anak lelaki dalam surah An-Nisa. Yang keempat, bahagian anak lelaki dan perempuan dalam surah An-Nisa. Zakat. Ianya merupakan bayaran yang wajib dipungut daripada orang Islam yang kaya untuk dibelanjakan terhadap orang miskin. Menurut ahli fikah, zakat ialah sumbangan kewangan yang diwajibkan kepada setiap orang Islam yang memiliki harta melebihi jumlah dan tempoh tertentu. Selain itu juga adalah sedekah. Selain daripada sedekah, wasiat. Selain daripada wasiat, wakaf. Baiklah, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.